Jadi selamat datang semua. Okey, selamat datang semua pelajar. Okey, kita akan belajar bab 3 hari ini ya. Kita sambung bab 3 hari ini. Okey, jadi tajuk yang kita akan belajar adalah tajuk Yang di-Pertuan Agong. Okey, Yang di-Pertuan Agong di muka surat 46 bab 3 di muka surat 46 bab 3. Okey. 46面 okey, bab sang. Okey, 3.3 okey, 3.3 yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, anda juga kalau anda tak ada buku teks hari ini, anda boleh tengok buku teks pada screen okey. Saya telah papa kepada anda. Okey, ini adalah muka surat 46. Okey, kita akan belajar ini hari ini yang di-Pertuan Agong. Okey, boleh? Boleh ya? Okey. Jadi kita tengok pelajaran hari ini ya. Okey, kita tengok pelajaran kita pada hari ini. Okey, bab 3.3. Jadi sebelum saya mula okey, kita tengok konsep raja berperlembagaan lagi. Okey, kita tengok konsep raja berperlembagaan Okey. Saya harap anda nampak ini. Okey, raja berperlembagaan ini merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara. Okey. Jadi apa maksud raja berperlembagaan? Okey, di sini saya ingin tulis. Okey, anda boleh tulis di sini ataupun anda nanti boleh lihat rakaman balik Okey, apa tu raja berperlembagaan? Raja berperlembagaan ini adalah pemerintahan beraja dan institusi beraja berdasarkan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan. Jadi ini adalah maksud raja berperlembagaan. Ini adalah maksud raja berperlembagaan. Saya besarkan sikit tulisan. Kecil 14. Okey, boleh nampak? Jadi ini adalah maksud raja berperlembagaan. Okey. Pemerintahan beraja berdasarkan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Okey, maksudnya raja ataupun yang di-Pertuan Agong okey, kuasa mereka ini terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Okey, mereka mendapat kuasa daripada perlembagaan persekutuan. Okey, 那个皇帝的权力是那个perlembagaan给的，法律给的。Okey, boleh faham? Okey, jadi di sini anda tengok institusi beraja di negara kita dia terbagi dia terdiri daripada 3. Okey, terdiri daripada 3 Okey, jadi saya gariskan. Okey, institusi beraja di negara kita dia terbagi daripada 3. Itu satu institusi majlis raja-raja. Okey, institusi majlis raja-raja yang kita telah belajar minggu lalu. Okey, majlis raja-raja ini adalah satu perjumpaan, satu mesyuarat yang dihadiri oleh 9 orang sultan. Okey, 9 orang sultan. Okey, daripada negeri-negeri Melayu. Okey, negeri apa? Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Okey. Jadi 9 buah negeri. Okey. Mempunyai sultan. Okey. Dan raja. Okey. Jadi mereka menghadiri mesyuarat majlis raja-raja. Okey, jadi termasuk yang di-Pertuan Agong Okey, jadi selain itu kita ada institusi beraja di negeri-negeri. Okey, institusi beraja di negeri-negeri maksudnya okey, di negeri-negeri ini mereka ada raja mereka sendiri. Contohnya sultan, okey, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu. Raja ni dipanggil sebagai sultan. Okey, kalau di Perlis
raja dia dipanggil sebagai raja. Okey, Raja Perlis. Dan kalau di Negeri Sembilan, rajanya dipanggil sebagai Yang Tuan Besar. Okey, Yang Tuan Besar. Itu di Negeri Sembilan. Okey, kalau di peringkat persekutuan, kita ada Yang di-Pertuan Agong. Okey, kita ada Yang di-Pertuan Agong. Okey, boleh? Okey. Kita tengok soalan ini ya. Kita tengok soalan ini. Anda cuba jawab. Anda cuba jawab. Okey, senang saja. Okey, berdasarkan apa yang saya cakap tadi. Okey, Anda tengok di sini. Okey, Anda tengok soalan 3.3. Okey, Anda cuba buat sekarang. Okey, 3.3. Okey, jawapan Anda boleh tulis dalam ruangan chat. Okey. Nanti saya akan bagi anda latihan ini juga dalam grup anda. Okey, anda cuba buat. Okey, anda cuba buat ini. Okey, jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Soalan dia, nyatakan 3 institusi beraja. Okey, nyatakan 3 institusi beraja yang terdapat di negara kita. Institusi Majlis Raja-Raja, institusi Raja beraja di negeri-negeri di-Pertuan Agong pada berkat persekutuan. Okey, bagus. Okey, bagus Ian. Okey, jadi 3 institusi beraja ini, okey, seperti yang saya katakan tadi, apa jawapan dia? Okey, seperti yang Ian cakap. Okey, jawapan dia adalah ini. Okey, institusi Majlis Raja. Okey, institusi Majlis Raja. Okey, lagi satu institusi beraja di negeri, dan lagi satu adalah Yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan. Okey, di sini ada 3. Tapi soalan ini diminta anda tulis 2. Okey, tak apa, anda tulis 3. Kalau anda tulis nombor 3, yang bawah ini anda buatlah huruf Roman. Okey, 3. Okey, boleh? Anda tulis macam tu. Okey, boleh ya? Okey, jadi sekarang kita balik sekarang ke buku teks. Okey. Jadi kalau anda tengok di sini Yang di-Pertuan Agong, kita tengok Yang di-Pertuan Agong. Okey, kita tengok Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong adalah raja kita. Okey, di peringkat persekutuan. Okey, di peringkat persekutuan. Jadi Yang di-Pertuan Agong ini dia dipilih. Okey, dia dipilih dari dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri. Okey, 9 buah negeri. Negeri apa? Okey, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu. Dan lagi satu adalah Kelantan. Okey, 9 buah negeri. Jadi mereka pilih satu raja di situ untuk jadi Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. Okey, selama 5 tahun. Okey, di samping Yang di-Pertuan Agong, kita juga ada jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk bantu Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi kita lihat satu gambar di sini. Okey, Yang di-Pertuan Agong ni mereka tinggal di bangunan ini. Okey, anda boleh beritahu saya apa nama bangunan ini? Okey, apa nama bangunan ini? Okey, tulis dalam ruangan chat. Apa nama bangunan ini? Okey, sebab kadang-kadang dalam exam dia keluar gambar tau. Apa jawapan dia? Istana Negara. Ya, bagus Ian. Istana Negara. Okey, jadi jawapan dia adalah Istana Negara. Jadi Istana Negara ini adalah tempat, okey, boleh dikatakan tempat tinggal Yang di-Pertuan Agong lah. Okey, kalau dalam bahasa istana dia dipanggil sebagai tempat bersemayam. Tempat bersemayam maksudnya tempat tinggal Yang di-Pertuan Agong. Okey, kita cuba tengok apa fungsi Istana Negara. Okey,
saya bagi anda tengok. Ini buku teks Tingkatan 5 yang lama. Okey, buku teks Tingkatan 5 yang lama. Maksudnya buku teks pelajar SPM sekarang. Okey, buku teks pelajar SPM sekarang. Okey, jadi anda cuba tengok yang ini. Okey, ini Istana Negara. Okey, ini hitam putih. Yang color dia adalah ini. Okey, jadi Istana Negara. Okey, anda boleh catat. Istana Negara ini dia adalah lambang keutuhan institusi beraja di negara kita. Dia adalah lambang keutuhan institusi beraja. Okey, lambang kekuatan. Okey, institusi beraja. 它是代表 OK 那个皇帝啊 OK lambang keutuhan institusi beraja 皇帝的权力OK lambang keutuhan beraja. Selain itu Istana Negara juga merupakan tempat bersemayam yang di-Pertuan Agong. Tempat bersemayam ini tempat tinggal. Tempat tinggal yang di-Pertuan Agong. Okey, lagi satu fungsi yang Istana Negara, fungsi Istana Negara adalah tempat kunjungan hormat pemimpin utama negara luar. Okey, tempat kunjungan hormat pemimpin utama negara luar. Jadi pemimpin-pemimpin dari negara luar, bila mereka datang ke negara kita, mereka akan berkunjung di Istana Negara, berkunjung ke Istana Negara, memberi penghormatan kepada yang di-Pertuan Agong kita. Okey, boleh? Jadi ini adalah fungsi Istana Negara. Okey, fungsi Istana Negara. Atau peranan yang dimainkan oleh Istana Negara. Anda boleh tulis. Okey, sudah? Okey, kalau anda sudah tulis, anda tolong tulis dalam ruangan chat. Kata anda sudah. Okey, supaya saya tahu supaya saya tahu anda sudah tulis. Okey, sekiranya anda sudah tulis, sila tulis done ataupun sudah tulis dalam ruangan chat supaya saya tahu anda sudah tulis. Okey, memang siap lemah. Okey, sudah. Okey, bagus. Okey, kita sambung. Jadi kita sambung sini ya. Kita tengok balik semula. Okey, buku teks ke surat 46. Okey, jadi kalau anda lihat di sini, di Mekan CPN, okey, ini adalah senarai Agong. Okey, senarai yang di-Pertuan Agong di negara kita. Okey, jadi kalau anda tengok di sini, okey, jawatan yang di-Pertuan Agong ini adalah secara bergilir, okey, di antara negeri, secara bergilir di antara negeri. Jadi yang di-Pertuan Agong ini akan dipilih secara bergilir, di kalangan 9 buah negeri. Okey, yang pertama adalah ini. Okey, dari negeri 9. Okey, yang pertama ini adalah daripada negeri 9. Okey, yang di-Pertuan Agong yang pertama adalah Tuanku Abdul Rahman. Okey, Tuanku Abdul Rahman daripada negeri 9. Tuanku Abdul Rahman. Jangan anda confuse dengan Perdana Menteri kita yang pertama. Perdana Menteri kita yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman. Tunku. Okey. Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama adalah Tuanku Abdul Rahman. Satu Tunku, satu Tuanku. Tuanku yang di-Pertuan Agong. Tunku Perdana Menteri.
Okey. Jadi selepas Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, yang keenam ni Kelantan, Pahang, Johor, dan kesembilan Perak. Okey, Perak yang paling akhir. Okey, Perak. Okey, lepas Perak dia akan mula balik dengan Negeri Sembilan. Lepas tu Selangor. Tengok Selangor. Lepas tu Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang. Okey, Pahang. Okey, Pahang. Jadi anda boleh tengoklah. Okey, Pahang. Okey, jadi selepas Pahang, okey, besar kemungkinan adalah Johor. Dan lepas tu Perak. Okey, dia ikut giliran 9 buah negeri. Okey, lepas Pahang, Johor, biasanya Johor, lepas tu Perak. Okey, anda boleh tengok ini juga. Okey, anda boleh tengok ini juga. Ini saya ambil daripada Wikipedia. Okey, Wikipedia. Dalam Google search anda type Yang di-Pertuan Agong. Okey, anda akan nampak ini. Okey, saya kasih besar sedikit. Okay, ini adalah giliran negeri 5 tahun. Jadi boleh nampak semua. Okey. Okey, jadi giliran negeri. Okey, sistem pergiliran Jabatan Yang di-Pertuan Agong ini adalah selama 5 tahun 5 tahun. Okey, jadi anda boleh tengoklah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan. Okey. Perak, Pahang, Johor. Okey, Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, Perak. Okey, ini anda ikut ini. Sorry, anda ikut yang ini. Okey, anda ikut yang ini. Bukan atas ini ikut yang ini. Ada 9, okey. Dia ikut giliran. Okey, kita sambung Okey, jadi di antara 9 di antara Yang di-Pertuan Agong yang kita ada okey, Sultan Kedah ini. Okey, Sultan Kedah ini paling unik sebab dia jadi Yang di-Pertuan Agong 2 kali. Okey, Sultan Kedah dia jadi Yang di-Pertuan Agong 2 kali. Okey. Ini semasa dia jadi Yang di-Pertuan Agong yang ke-5. Okey, yang ke-5. Yang ke-5. Okey. Lepas itu dia jadi Yang di-Pertuan Agong semula di sini. Yang ke-14. Okey. Yang ke-5 dan ke-14 ini adalah Yang di-Pertuan Agong yang sama. Okey. Dia adalah Yang di-Pertuan Agong yang sama. Okey, Sultan Kedah dia yang paling unik sekali. Okey, Tajuk Agong Liang Si. Okey. Tajuk Agong Liang Si. 每个阿公他是5年一次，所以我们现在的阿公是Yang di-Pertuan Agong是 Pahang 的州 ，OK， daripada negeri Pahang OK， jadi gambar di sini tak. Jadi ini kalau anda tengok gambar ini jadi ini adalah Yang di-Pertuan Agong kita sekarang OK, daripada Pahang. Okay, boleh? Jom Okay. Kita balik sebelum ke buku teks. Okay, anda kena kenal gambar-gambar ni semua tau, para pelajar. Sebab kita tidak tahu mungkin dalam peperiksaan nanti ada gambar. Gambar seperti apa? Gambar istana negara, gambar Yang di-Pertuan Agong kita sekarang. Jadi anda kena kenal gambar-gambar ini. Okey, ada gambar Sultan Kedah. Okey, jadi sekarang kita tengok kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Okey, kedudukan Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai ketua utama negara. Okey. Okey, Yang di-Pertuan Agong ini kedudukan dia adalah ketua utama negara. Okey, kalau ketua kerajaan, Perdana Menteri. Ketua kerajaan,
Perdana Menteri. Ketua Umum Negara ataupun Ketua Negara Yang di-Pertuan Agong. Okay. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga menjadi punca, okay, lambang, punca ataupun lambang kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Okay. Punca ataupun lambang. Okay. Lambang. Okay. Lambang. Okay, boleh? Okay. Kalau kita tengok sini, Yang di-Pertuan Agong, okay, kedudukan dia adalah tinggi, okay, paling tinggi dan diberi keutamaan, okay, saya garis, okay. Dia diberi keutamaan, okay, daripada segala orang dalam persekutuan. Maksudnya dia paling penting, okay, begitu juga dengan isteri Yang di-Pertuan Agong, iaitu Raja Permaisuri Agong. Tak ada laupo, tak ada agong dan laupo, tak ada tirai sehengkau. Okay. Jadi Yang di-Pertuan Agong ini dia hendaklah dipilih oleh majlis raja-raja bagi tempoh 5 tahun daripada 9 buah negeri yang saya katakan tadi. Okay. Jadi ini adalah poin yang anda kena tahu. Jadi Ketua Utama Negara. Anda kena tahu poin-poin ini yang saya garis ini. Okey, jadi yang bawah ini keutamaan kedudukan dalam persekutuan, maksudnya senarai kepentingan, okey, kepentingan dalam kedudukan persekutuan. Okey, Yang di-Pertuan Agong ini dia paling penting, dia nombor 1. Okey, nombor 2 adalah isteri Yang di-Pertuan Agong, itu Raja Permaisuri Agong. Jadi Agong dah kaitan, okey. Nombor 3 adalah raja-raja dan pemangku raja. Okey, raja-raja yang 8 buah negeri yang lain. Okey, sebab yang ke-9 adalah Agong. Okey, 8 buah negeri yang lain. Okey, lepas tu yang keempat ini Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Negeri-negeri seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah. Okey, ini nombor 4. Yang kelima inilah bekas Raja Permaisuri Agong. Okey, yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. 这个是他saraan 是他退休了，那个Agong 他退休了。OK， 所以他地位是在这边。Dan 第六个是 Perdana Menteri. Nombor 6 ni Perdana Menteri. Nombor 7 ni adalah Timbalan Perdana Menteri. Ini adalah kedudukan keutamaan, okay, dalam persekutuan. Jadi mengapa institusi beraja ini penting? Sebab ia merupakan penaung rakyat. Okay, penaung rakyat. Ia merupakan penaung rakyat. Sebab ia juga merupakan lambang kedaulatan negara. Okay. Kalau soalan tanya, mengapakah institusi beraja penting? Mengapakah raja berpelbagai penting? Jadi jawapan anda adalah ini. Okey, 1, ia adalah penaung rakyat. Okey. 2, okey, lambang kedaulatan negara. Okey, lambang kedaulatan negara. Ataupun kalau anda tengok buku teks yang lama, yang KBSM, yang pelajar Form 5 batch 2020 guna sekarang. Okey. Kejap. Okey. Sistem raja berbangan ataupun institusi beraja. Okey, anda boleh salin kalau anda nak. Okey. Ini institusi beraja. Okey, mengapa dia penting? Okey. Sini ada isi lain. Okey. Dia adalah tonggak keagungan Kerajaan Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Tonggak keagungan Kerajaan Malaysia. Okey, lagi satu, ia membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja negara kita. Memantapkan kewibawaan institusi beraja. Okey, dan yang seterusnya memberikan keseimbangan
kepada raja yang menaungi rakyat. Okey. Dan rakyat yang dinaungi oleh raja. Okey, maksudnya hubungan raja dengan rakyat. Okey, 那个皇帝跟社会的关系，人民的关系。Okey. Rakyat, okey. Raja menaungi rakyat. Raja melindungi rakyat. Rakyat, okey. Rakyat taat setia kepada raja. Okey. Jadi anda sekejap. Okey, pendek kata, kalau dalam buku teks anda, ia adalah penaung rakyat lah. Okey, perkataan yang digunakan adalah penaung rakyat. Okay. Ini adalah yang pertama ni tadi dia adalah lambang kedaulatan negara. Okey, lambang kedaulatan negara. 一样的意思 ，OK， 一样的意思。一个是你们的新的课本，一个是你们的旧的课本 ，OK， 一样的意思。OK， boleh? Bold sekejap. Okay, kalau ada soalan mungkin soalan dia adalah ini. Okay, dia tentang apa? Kepentingan. Okay. Kepentingan dengan sistem raja, perlembagaan ataupun institusi beraja. Institusi beraja. Jadi anda boleh tandakan ini dalam catatan anda. Okay. Saya guna warna hitam. Okay. Anda boleh catat dalam buku catatan anda. Kepentingan sistem raja, pelbagai institusi beraja. Okay. Jadi inilah satu tonggak keagungan kerajaan Malaysia ataupun lambang kedaulatan negara. Okay, 这个是第一这个是一样的意思，一样的意思。Okay. Dia memantapkan, kedua memantapkan kewibawaan institusi beraja negara kita. Ini nombor 2. Okey, yang ketiga adalah memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat dinaungi oleh raja. Okey. Kalau buku teks baru anda dia sebut penaung rakyat. Okey. Jadi 1 2 3. Okey, anda boleh catat Okey, kalau anda sudah catat anda tulis dan. Okey, tulis dan pada ruangan chat. Ataupun sudah, okey, dalam ruangan chat. Supaya saya tahu anda sudah catat. Okey, anda sudah catat ke belum? Kalau sudah, kata sudah. Buka mic kata sudah ataupun tulis dalam ruangan chat kata sudah. Okey, minta respons. Sudah ke belum? Okey, Yending. Okey, sudah. Cikgu ini mau tulis Tulis. buku lah. Tulis dalam buku. Okey.
Okey, ataupun anda nak cepat, anda boleh keluarkan kamera, okey, kamera ataupun handphone okey, anda screenshot, okey, tangkap gambar ini. Lebih cepat. Okey, ini anda boleh tengok rakaman ini balik nanti saya akan hantar rakaman ini balik. Okey. Anda boleh tengok dan anda boleh tulis. Okey, anda sudah siap ke belum? Jam sudah 4. Belum. Belum Okey. Kita tunggu Okey, sudah ke belum? Sikit-sikit. Sikit lagi. Okey. Okey, sudah. Saya teruskan Saya Okey. teruskan, boleh ya? Okey, kita teruskan. Okey. Jadi sekarang kita tengok buku teks balik Okey, soalan ini, bagaimanakah yang di-Pertuan Agong kita dipilih? Okey, bagaimanakah yang di-Pertuan Agong kita dipilih? Okey, bagaimana dia dipilih? Okey, siapa boleh jawab? Okey. Yang di-Pertuan Agong, bagaimanakah dia dipilih? Dia dipilih dalam majlis apa? Majlis apa? Okay. Dia dipilih dalam majlis apa? Menurut Gina, okay, dalam ruangan chat anda boleh tengok ruangan chat okay, Gina dikata melalui majlis raja, okay, melalui majlis raja. Okay, daripada berapa negeri? Okay, dipilih di kalangan berapa raja? Ataupun berapa negeri? Tulis dalam ruangan chat, di kalangan berapa buah negeri? Di kalangan berapa negeri? Jika jauh. Jika, okey, bagus Gina. Di kalangan 9 buah negeri. Okey. 9 buah negeri Melayu. Okey. Yang mempunyai raja lah. Yang mempunyai raja. Okey. Okey. Dan lagi satu adalah dia dipilih secara sistem penggiliran. Okey, sistem penggiliran. Okey, sistem penggiliran. Maksudnya bergilir. Okey. Sistem penggiliran mengikut negeri. Okey. Jadi ini adalah caranya yang di-Pertuan Agong dipilih. Okey, ini adalah caranya yang di-Pertuan Agong dipilih. Okey. Okey. Ini jawapannya. Okey. Kita kesutukan masa. Okey. Jadi anda boleh salin nanti. Okey. Anda boleh tengok rakaman semula dan anda salin nanti Okey. Kita tengok yang ini sekejap Kuasa yang di-Pertuan Agong Kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, kita ngomongkan Agong de Chelik Agong de Chelik. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, 他的权力有包括3个东西 okay, meliputi 3 perkara.
iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Kita nak tengok Okey, yang pertama kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif 这个是 executive 很像是管国家的啦，okey, executive. Okey, jadi kita tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong ini dia adalah Ketua Umum Negara. Dia ni adalah Ketua Umum Negara. Jadi semasa menjalankan pemerintahan, 他管国家的时候Yang di-Pertuan Agong 他不是乱乱管他一定要跟那个 Nasihat Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong dia bertindak mengikut Nasihat Jemaah Menteri. Okey, bertindak mengikut Nasihat Jemaah Menteri. Okey, jadi yang di-Pertuan Agong, okey, dia dalam kuasa eksekutif dia boleh melantik Hakisyen, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ini adalah kabinet lah, kabinet Perdana Menteri. Okey, jadi yang di-Pertuan Agong dia boleh pilih yang Perdana Menteri kita. Jadi biasanya Perdana Menteri ini adalah ahli Dewan Rakyat yang mendapat sokongan yang paling banyak dalam parlimen ataupun Dewan Rakyat. Okey, selain itu yang di-Pertuan Agong dia juga melantik jawatan-jawatan penting. Okey, contohnya jawatan Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Okey, so 这种的工作是 Agong 选的。okey, Agong 选他们。okey, yang di-Pertuan Agong juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli Majlis Angkatan Tentera. So 这种的功这种的地位是 Agong 选的。okey, 是 Agong 选。okey, dari segi ketenteraan. okey, dari segi ketenteraan, yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi. 在兵那边呢，它是最高的。okey, Angkatan Tentera Malaysia. Dia adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Oleh itu kita tengok Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Darat Diraja Malaysia. Kat belakang semua ada perkataan Diraja Malaysia. Maksudnya yang di-Pertuan Agong ini dia adalah pemerintah yang paling tinggi dalam angkatan tentera ataupun keselamatan. Ini negara kita. Dari segi diplomatik, yang di-Pertuan Agong dia melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Yang di-Pertuan Agong dia juga melantik diplomat Malaysia. Maksudnya yang di-Pertuan Agong ni dia akan pilih satu pegawai, dia akan pilih beberapa pegawai lah. Jadi wakil negara kita di luar negara. 他会选几个人代表我们的国家在外国。diplomat Malaysia, wakil negara. Di negara luar. Selain itu yang di-Pertuan Agong juga dia menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Jadi ini adalah tugas eksekutif yang di-Pertuan Agong. Memilih dan melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri, memilih Peguam Negara, Parlimen Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara, Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis, Ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Dan yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan dia juga melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Nama lain bagi diplomat Malaysia adalah duta lah. Duta. Duta. Duta.
Kita tengok yang seterusnya. Okey, kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perundangan. Tadi eksekutif, sekarang kita tengok perundangan. Okey, kalau dari segi perundangan, anda tengok perundangan okey, yang di-Pertuan Agong ini okey, dia memperkenankan rang undang-undang. Okey, yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Itu parlimen Dewan Rakyat, Dewan Negara ni parlimen. Jadi parlimen ini buat undang-undang. Parlimen buat undang-undang. Jadi undang-undang ini akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong ini dia akan memperkenankan. Memperkenankan maksudnya dia akan bersetuju. Okey, bersetuju dengan undang-undang yang yang dirangka oleh, yang dibentang oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Selepas Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan rang undang-undang itu, diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, ia akan jadi undang-undang. Okey, persidangan parlimen. Okey, Yang di-Pertuan Agong dia mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Dan dia juga berkuasa untuk membubarkan parlimen ataupun memberhentikan parlimen. Kalau Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen, apa akan berlaku? Siapa tahu? Kalau Yang di-Pertuan Agong dia membubarkan parlimen, apa yang akan berlaku? Okey, sekarang kita daruratkan COVID. Okey, selepas darurat Yang di-Pertuan Agong akan membubarkan parlimen. Jadi selepas parlimen dibubarkan, apa yang akan berlaku? Siapa tahu? Okey, di tangga Agong tak kuang nangga parlimen semua tongsi hui fasa. Apa yang akan berlaku? Okey. Jawapan dia adalah akan berlaku pilihan raya. Okey, akan berlaku pilihan raya. Okey, lepas tu anda tengok agama. Okey, dari segi agama ini tadi dari segi parlimen. Okey, kalau dari segi agama, Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam di negeri baginda sendiri. Okey. Macam sekarang Yang di-Pertuan Agong kita adalah Sultan Pahang. Jadi Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam di negeri Pahang, negeri dia sendiri. Okey. Wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan ini maksudnya Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Okey. Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Okey, mengapa Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah wilayah persekutuan? Sebab tak ada raja di situ. Jadi Yang di-Pertuan Agong dia adalah ketua agama Islam di tempat-tempat berikut. Okey, ketua agama Islam di negeri-negeri lain yang mempunyai raja adalah sultan dan raja. Macam Perak, ketua agama Islam adalah Sultan Perak. Okay, Selangor, Sultan Selangor. Melaka, Pulau Pinang, tak ada raja. Jadi ketua agama Islam dia adalah Yang di-Pertuan Agong. Okey, lagi satulah hak keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra di Sarawak dan Sabah. Okey, Agong, Yang di-Pertuan Agong tugas dia adalah melindungi hak keistimewaan orang Melayu. Malaysia的本地的地位，特别的地位是阿公顾的，也得不到阿公顾的。OK 包括沙巴和沙瓦的Bumi Putra。OK 他的人呢 OK Yang di-Pertuan Agong juga melindungi kepentingan kaum lain di Malaysia，不是马来人的特别的地位罢了。他阿公Yang di-Pertuan Agong 他也是顾别的kaum的重要。lagi satu adalah ini. Yang di-Pertuan Agong dia boleh mengisytiharkan darurat. Dia boleh mengisytiharkan darurat. Kalau dia akan isytiharkan darurat sekiranya keadaan di negara kita mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Contohnya sekarang kita ada COVID-19, sangat bahaya. Jadi Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat.
okey, untuk mengekang menghalang penularan COVID-19. Okey. Jadi undang-undang darurat ini dia ada satu nama, ia dipanggil sebagai Undang-Undang X. Okey. Undang-Undang X. Undang-Undang X ini adalah undang-undang darurat. Okey. Okey, boleh ke? Okay, soalan ini pernah keluar dalam exam SPM dulu. Okay, jadi saya ulang balik, dalam perundangan Yang di-Pertuan Agong dia memperkenankan undang-undang, memanggil dan memudahkan Parlimen, merupakan Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah, menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera serta kepentingan kaum lain, mengisytiharkan darurat sekiranya keadaan mengancam keselamatan awam. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah kuasa kehakiman. Kuasa kehakiman. Tadi eksekutif, perundangan, kehakiman. Nombor 3, kehakiman. Jadi yang di-Pertuan Agong dia boleh melantik hakim dalam mahkamah atasan. Yang di-Pertuan Agong dia boleh melantik hakim di mahkamah atasan atas nasihat Perdana Menteri. Jadi yang di-Pertuan Agong dia boleh lantik hakim. Jadi hakim yang dilantik adalah hakim apa? Ketua Hakim Negara. Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi. Jadi semua hakim-hakim ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Terutamanya Ketua Hakim Negara. Lagi satu lah, Yang di-Pertuan Agong ini dalam dalam kehakiman dia ada kuasa pengampunan. Maksudnya dia boleh memaafkan pesalah yang buat kesalahan. Sekiranya jenayah itu berlaku di wilayah persekutuan. Jadi Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Kalau seseorang itu dibuat salah di kawasan situ, dia dihukum. Seseorang yang dihukum itu boleh pohon keampunan Yang di-Pertuan Agong. Jadi dia boleh minta ampun daripada Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong memaafkan dia, jadi dia dikira bebas. Jadi Yang di-Pertuan Agong dia akan bertindak atas nasihat Lembaga Pengampunan. Jadi Yang di-Pertuan Agong dia berkuasa untuk mengampunkan dan menangguhkan dan meringankan kehukuman yang dijatuhkan di mana? Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini untuk Islam. Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Mengapa? Sebab Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Jadi ulang balik, kuasa kehakiman, Yang di-Pertuan Agong dia berkuasa melantik hakim. Contohnya Ketua Hakim Negara. Yang di-Pertuan Agong dia memiliki kuasa untuk mengampunkan kesalahan seseorang ataupun pesalah yang melakukan kesalahan di mana? Di wilayah persekutuan. Dengan nasihat Lembaga Pengampunan. Yang di-Pertuan Agong juga boleh mengampunkan hukuman dan meringankan hukuman yang dijatuhkan di Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan. Kita tengok soalan. Anda cuba jawab soalan ini. Soalan nombor 13. Anda cuba jawab. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa dalam pemerintahan dan bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri.
antara kuasa eksekutif baginda adalah, okey, keyword di sini adalah eksekutif. Ingat kuasa yang di-Pertuan Agong ada 3, okey, ada 3 perkara. Kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Ini kuasa eksekutif. Okey, apa jawapan dia? Okey, Yending A, melantik Perdana Menteri. Okey, Zina Yu A. Okey, betul. Jawapan dia adalah A. Okey. Kalau menteri besar, dia dilantik oleh Sultan. Okey, Sultan. Okey, Adun pun Sultan. Okey, kita tengok sini ya. Okay, kita cuba tengok soalan ini. Okey, tadi bagaimanakah pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan? Okey, tadi kita sudah bincang. Okey, melalui Majlis Raja-Raja, okey, melalui sistem penggiliran okey, dan dilantik di kalangan 9 buah negeri yang mempunyai sistem raja. Okey, tadi kita sudah bincang. Okey, terangkan kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini para pelajar, okey, anda jawablah kuasa raja dalam kuasa pemerintahan, kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Okey, ini 3 markah. Jadi anda katalah kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara dari segi, dari segi ini kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara ialah dari segi kuasa eksekutif, okey, yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Okey, di samping itu yang di-Pertuan Agong juga melantik Peguam Negara, Parlimen Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara dan Ahli Suruhan Jaya, pilihan raya dan polis. Okey. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintahan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia serta melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Okey, dari segi kuasa perundangan, Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan rang undang-undang serta memanggil dan membubarkan parlimen. Okey, Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, okey, dan Bumi Putra di Sarawak dan Sabah, serta mengisytiharkan undang-undang darurat. Okey, sekiranya keadaan mengancam kepentingan awam. Dari kuasa kehakiman, Yang di-Pertuan Agong melantik hakim Mahkamah Atasan, contohnya Ketua Hakim Negara, dan memberi pengangkutan kepada keadaan jenayah hukuman di wilayah persekutuan, Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah. Okey, di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Okey, jadi anda boleh tulis ini semua. Okey, tapi ini 3 markah saja. Jadi anda anda pilihlah 2-3 isi. Okey. Saya cadangkan macam ni. Okey. Eksekutif anda pilih satu isi. Okey. Kuasa perundangan anda pilih satu isi. Kuasa kehakiman anda pilih satu isi. Contohnya, kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara dari segi eksekutif ialah melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Titik. Selain itu, kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dari segi perundangan adalah memperkenalkan rang undang-undang ataupun memanggil dan membubarkan parlimen. Dan akhir sekali, kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dari segi kehakiman ialah melantik Ketua Hakim, melantik Hakim Mahkamah Atasan ataupun Ketua Hakim Negara. Okey, boleh? Okey, soalan terakhir. Sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Okey, sebagai warga negara yang patriotik,
Bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? 3 markah. Okey, boleh anda bagi jawapan. Bagaimana anda setia kepada raja dan negara? Okey, tulis dalam ruangan chat. Bagaimana anda setia kepada raja dan negara? Okey, bagaimana anda setia kepada raja dan negara? 你怎样尊重那个皇帝跟国家？你怎样尊重那个皇帝？ Okey. Sila tahan chat box. Anda tolong tulis jawapan di chat box. Okey, dengan segera kita dah masuk jam 5 lebih ya. Okey. Okey, 1 Gina mematuhi undang-undang negara. Okey, bagus. Ini jawapan Gina. Okey, mematuhi undang-undang negara, mengamalkan prinsip negara. Prinsip negara macam mana? Okey. Ini jawapan Zina, mematuhi undang-undang negara. Okay, Hui Licin kata mengamalkan prinsip negara. Okey. Saya bagi jawapan anda. Okey. Mungkin anda boleh kata mengamalkan prinsip rukun negara. Okey, rukun negara. Prinsip rukun negara. Okey. Okey, lagi satu. Lagi satu. Baru ada 2 saja. Okey, lagi satu. Bagi satu lagi jawapan. Okey, ini baru 2 markah. Bagaimana anda setia kepada raja dan negara? Okey, cepat. Okey, anda juga boleh menulis jawapan seperti ini ya. Okey, mempertahankan negara. Okey. Selain itu anda juga boleh tulis jawapan seperti ini. Okey. Mengharumkan nama negara. Okey, kita. Okey, menjaga imej baik negara kita. Okey, mempertahankan negara, berkorban untuk negara. Okey, lagi satu mungkin anda boleh tulis. Okey, menghormati lambang negara. Okey, menghormati lambang negara. Contohnya menghormati bendera Malaysia, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bersemangat. Okey. Jadi ini adalah jawapan yang anda boleh tulis. Jadi anda tulis sebagai warga yang patriotik, saya, anda tukar ke saya. Saya menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara dengan menghormati lambang negara. Contohnya, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bersemangat. Titik. Selain itu, saya juga akan mematuhi undang-undang negara dan tidak melakukan kesalahan ataupun jenayah. Okey. Seterusnya, saya juga akan mengamalkan prinsip rukun negara. Itu terutamanya prinsip yang kedua, itu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, anda tulis macam tu. Okey, boleh? Okey, jadi sebelum anda pergi, anda tolong jawab soalan objektif ini ya dengan segera, lepas tu kita tamat Okey. Anda cuba tengok ini apa jawapan dia. Okey. SPM 2014 Okey, peranan yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa dan serta kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Jadi hak istimewa yang dimasukkan adalah, jawapan dia sebenarnya adalah ini. Jawatan dalam perkhidmatan awam. Ini buku teks anda baru yang tak ada. Ini buku teks lama. Anda tengok SPM 2014 seseorang pegawai tertinggi Angkatan Tentera. Kira dia Angkatan Tentera. Dijatuhkan hukuman. Siapakah yang berkuasa memberi pengampunan kepada pegawai tersebut? Apa jawapan dia? Pegawai tentera buat kesalahan, dihukum. Siapa yang boleh mengampunkan pegawai itu? A. Perdana Menteri, B. Menteri Pertahanan, C. Mahkamah Persekutuan, D. yang di-Pertuan Agong. Apa jawapan dia?
Ha? Ian apa? Ha? Oh, D. Oh, saya salah dengar. Okey, bagus. Yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey, anda tengok ini. Okey, apakah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia SPN 2013? Okey, apa jawapan dia? B. Mengubah undang-undang salah. Ini salah. Okey, tolong bagi jawapan. Mana satu bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Okey, Zina kata A. Membubarkan parlimen. Betul, jawapan dia lah A. Membubarkan parlimen. Mengubah undang-undang parlimen yang buat. Okey, yang di-Pertuan Agong adalah memperkenankan rang undang-undang. Okey, memperkenankan rang undang-undang. Itu baru betul. Okey. Memperkenankan rang undang-undang. Okey, ini baru betul. Okey. Mengubah salah. Okey, apa jawapan ini? 35. Perlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Antara yang berikut yang manakah bidang kuasa baginda? 1. Membubarkan parlimen. 2. Mengisytiharkan darurat. 3. Mengetuai kerajaan persekutuan. 4. Mempengerusikan perkhidmatan awam. Apa jawapan dia? SPN 2007. Walaupun ini soalan SPN lama, tapi ia masih boleh digunakan. Okey, apa jawapan dia? Okey, Zina kata A. Okey, A ya. Membubarkan parlimen. Okey, membubarkan parlimen. Okey, kalau jawab okey, dia mengisytiharkan darurat. Okey, jawapan dia adalah A. 1 dan 2. Okey, jadi itu sahaja ini. Okey, nanti saya akan minta anda buat soalan ini ya. Okay, soalan ini yang saya akan hantar kepada anda tolong buat. Okay. Buat dalam buku latihan anda. Okay. Sebelum anda pergi, okay, saya minta anda isi link kehadiran semula. Okay. Saya bagi anda link dia. Okay, anda tolong isi balik. Okay. Isi ya. Siapa yang belum isi, anda tolong isi ya. Yang sudah isi itu tak apa. Anda boleh tinggalkan Google Meet ini.